Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu petang ini untuk satu sesi perkongsian. So, pasti jika kita jumpa pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang yang telah pun menjalani hemodialisis, mempunyai kesukaran untuk mengingat tentang pantang larang ataupun beberapa perkara yang perlu dikawal untuk kita panggil sebagai yang sesuatu yang berkaitan dengan pemakanan. Okey, so di sini saya nak kongsikan satu cara yang mudah, satu formula yang mudah, iaitu 6 formula. 6 ya. 6 formula yang akan membantu anda ataupun membantu anda sebagai penjaga ataupun pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis untuk mengetahui dan mengawal dari segi pemakanannya macam mana. Okey, so saya rangkumkan semua ini dalam satu akronim yang dipanggil sebagai SMART Diet ataupun SMARTS. SMART Diet. Yang mana S yang pertama merujuk kepada sumber protein HBV. Okey, sumber protein HBV ataupun sumber protein yang mana sumber protein yang datang daripada sumber haiwan yang lebih mudah diserap dan lebih baik untuk proses penggunaan dan penghadaman. Okey, jadi yang mana bila mana pesakit dialisis, kita lebih mengutamakan kepada pengambilan protein-protein daripada sumber haiwan seperti ikan, ayam, telur dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, okey, M merujuk kepada mengurangkan pengambilan makanan tinggi potasium. Okey, so potasium ini biasanya banyak dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi tidak semua sayur-sayuran dan buah-buahan itu tinggi potasium. Yang paling mudah jika kita ingat makanan yang tinggi potasium ni durian, nangka, cempedak dan juga contoh macam kurma. Tapi kurma is it okay kita tak makan banyak. So makanan tinggi potasium ini perlu dikawal sebaiknya, dan ada beberapa tips yang boleh kita gunakan untuk mengawal pengambilan potasium itu sendiri. Antaranya bila kita potong masak sayur, kita potong dan kita rendam terlebih dahulu, dan selain itu kita mengelakkan daripada pengambilan ginseng dan juga herba. Okey, yang ketiga A merujuk kepada air dan cecair dikawal sebaiknya. Okey, so berapa banyak air ni perlu dikawal? Okey, so dia bergantung kepada recommendation daripada pihak doktor atau pihak nephrologist. Biasanya lah dalam 500 ml sehari. So paling baik untuk pesakit itu sukat pengambilan air dan juga air serta cecair yang terdiri daripada kuah-kuah dan sebagainya. So dan yang keempat SMAR. Okey, R ialah merujuk kepada rancang pengambilan fosfat. Okey, kenapa kita perlu rancang pengambilan makanan daripada fosfat ini? Okey, sebab fosfat jika berlebihan dia boleh menyebabkan berlakunya masalah kepada tulang dan juga kepada jantung. Jadi antara cara paling baik ialah satu, kita elakkan jenis makanan berproses yang memangnya tinggi fosfat dan juga tinggi penyerapan fosfat dalam darah. Dan yang kedua, kita elakkan kita kurangkan pengambilan aditif dan juga pengawet, kerana bahan aditif dan juga pengawet ini memiliki ataupun mengandungi kandungan fosfat yang tinggi. Selain itu, ubat pengikat fosfat seperti mana kalsium karbonat ke lanthanum karbonat ke perlu diambil mengikut preskripsi doktor dan diambil semasa makan. Okey, yang keempat. Yang kelima ialah T ataupun tenaga yang optimum. Pastinya proses dialisis itu adalah satu proses yang memerlukan kepada penggunaan tenaga yang tinggi. Jadi, pengambilan cukup makanan amat penting bagi membekalkan kalori seharian kepada pesakit-pesakit dialisis itu sendiri. Dan yang terakhir, S ataupun sodium dan juga garam dikawal sebaiknya. Okey, dan bagi kita mudah untuk kita bagi tahu tentang pengambilan makanan tinggi sodium, makanan tinggi garam perlulah diminimumkan, kerana satu, dia menyebabkan demand kepada
air itu sendiri dan makanan tinggi sodium boleh menyebabkan masalah kepada tekanan darah tinggi. Jadi itu 6 cara, 6 formula yang saya ingin kongsikan kepada semua berkaitan dengan bagaimana pesakit yang menjalani dialisis perlu mengawal pemakanan mereka. So ingat SMARTS ataupun SMART diet untuk pesakit dialisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.